Okey, Datuk. Bagaimana yang dikatakan wakaf tunjak peradaban dan tamadun Islam, Datuk? Okey. Kita kena faham dalam perkiraan baru sekarang, wakaf itu sebagai satu beberapa peringkat boleh dilihat. Ia peringkat sebagai peringkat falsafahnya. Ya. Kedua, ia sebagai platform dasar negara. Ketiga, sebagai program. Keempat, sebagai proses. Dan kelima, sebagai budaya. Apabila kita melihatkan tajdid pemikiran, maka wakaf akan menjadikan satu idea yang dinamik. Hari ini kita tahu, zaman tahun, kebangkitan wakaf hanya oleh kerana kesan sejarah. Pihak-pihak ulama zaman dahulu nak mempertahankan agama. Jangan ditakluki ataupun dihilang daripada budaya orang Islam. Maka hari itu dia menahankan hukum-hukum dan sebagainya. Ya. Hari ini kita melihatkan kebuntuan kebangkitan Islam sebagai adin selain daripada ibadat biasa telah dirasai dan dilihat dalam Malaysia dan seluruh dunia. Apabila kebangkitan Islam ataupun the resurgence of Islamization of the world di Malaysia dan seluruh dunia melihatkan bahawa kita menghadapi cabaran dan juga peluang mentafsirkan Islam sepatutnya sebagai adin. Maknanya segala adin tu maknanya dia a way of life. Maknanya bagi hari ini kita dengar daripada yang rendah iaitu maqasid syariah. Apa yang 5 yang disebutkan. Namun demikian bagi kita maqasid syariah hanya sebagai satu perantaraan pemikiran ranking ataupun matlamat yang terakhir. Kerana segalanya menuju kepada 5 atau yang boleh tambah sekarang. Ya. Hari ini apa yang berlaku, kita telah kebanyakan orang-orang Islam melihatkan menguasai dunia sebagai hanya tinggal di dunia, lupa akhirat. Kerana kita tidak ada peradaban Islam hari ini. Maka kita dalam keadaan tertekan. Dari segi sebenarnya bagaimana Islam tidak menjadikan satu platform dunia. Worldview yang berkesan. Yang kedua, pentadbiran Islam sebagai peradaban tidak dilihat. Ketiga, kita menjadikan Muslim, tapi peringkat-peringkat dalam Islam banyak. Jadi mukmin, muhsinin dan sebagainya tidak dilihatkan. Maka kalau kita nak bawa kesedaran itu, maka hari ini kita kena timbang semula dan bawa wakaf itu sebagai di peringkat kesedaran. Wakaf itu adalah kita punya legacy. Wakaf itu adalah cara kita nak menyusun atur aktiviti kita semua. Mau di peringkat ekonomi, maknanya menyaga, tapi ada elemen wakaf. Walaupun dalam barat, dia ada elemen untung. Tapi bagi di Ottoman dahulu, dalam buku ini yang saya beli semasa pergi ke Istanbul tahun 2015, kita menganjurkan Global Wakaf Conference yang ketiga. Buku ini adalah rekod dalam Istana Ottoman tentang segala aktiviti wakaf. Ini wakaf dan keputusan Qadhi. Ini dua yang ada sini, volume 6 dengan volume 6. Ini yang sebenarnya yang ada di Ottoman. Maka kita lihat bahawa di peringkat Ottoman, wakaf dia hubungkan dengan istana. Dengan raja-raja. Maka siapa yang memimpin wakaf adalah orang bangsawan. Nah, itunya balik semula pada hari ini di Malaysia maupun di seluruh dunia. Bagaimana kita memberikan, walaupun dalam modern terminologi, CSR, Corporate Social Responsibility,
Tapi corporate responsibility adalah satu idea yang membawa tanggungjawab pada sosial. Padahal wakaf, dia bukan pada tanggungjawab sosial. Dia adalah tanggungjawab spiritual. Itu bezanya. Kerana dia punya TOR. Dia ada punya hukum makam. Dia bukan hanya, kita hanya, okay, tax rebate dan sebagainya. Tidak. Dalam Islam, semua ada dia punya adab. So, wakaf ada adabnya, SOP-nya. So, segalanya mesti syariah base. Hari ini kita cakap tentang patuh syariah. Kalau kita nak bawa wakaf, ia kena jadi syariah asas. Kenapa? Kerana itulah sebenarnya Islam. Kita hanya cuba nak menjadikan supaya orang Islam lihat keadaan sekarang, emergency dan sebagainya. Tapi matlamatnya, kita mula pada syariah. Bukan kita ambil syariah dan diubah sesuai ataupun okey dah. Ini satu pandangan yang inilah radikal bagi saya, kerana saya kerja dekat Islamic Development Bank. Kita merangkakan VCI Islamic Development Bank bagi dunia Islam. Terasnya adalah makasih, tapi makasih dinamik. Dan 5, tapi kalau kita lihat pasti itu asasnya. Semua hukum-hukumnya semua ada maksud dia. Kalau macam hari ini di Malaysia, kita lihat COVID itu, bagi orang kita lihat, kenapa wakaf tidak dibangunkan? Tidak disebut sebagai memulakan satu garakan, kerana wakaf menjagakan kemaslahan awam. Bukan hanya zakat, lebih tinggi. Maka masyarakat ni dia kata dia kena hatinya lebih mulia, dia kena ampunkan hutang. Yang ditimpa bukan sebab dia lalai, tapi fakta luaran. Dan dalam Islam, forgiveness of debt itu caranya kita meletakkan. Dan wakaf boleh buat kaedah di mana wakaf boleh guna untuk bayar hutang orang. Ya, ini satu hakikat dulu. Kan? Ada loan and tak bayar apa-apa. Tapi maknanya kita sedia security ataupun keselamatan masyarakat sebagai institusi wakaf. Dia membantukan semua sebagainya. Hari ini kerajaan buat, ya. Ya, kita kena ingat kerajaan. Tetapi orang-orang Islam Malaysia, dia mesti ada amanah dan tanggungjawab sendiri. Hari ini kita banyak dah menunaikan yang asas, iaitu zakat. Berbilion kita kutip. Tapi wakaf tidak diberikan taraf dan penginapan yang lebih penting. Kenapa? Kerana zakat, bagi tahu, adalah untuk hak orang miskin. Tak boleh ambil. Itu hak 8 asnaf tu. Right? Tapi, kalau kita lihat di Otoman dan sebagainya, mereka buatkan wakaf untuk jalan raya, untuk minum air dan sebagainya. So, hingga untuk pinggan mangkuk yang rosak bagi pembantu rumah. Ataupun bagi makan kepada burung. Atau bagi makan kepada orang air untuk orang yang berjalan ni, jadi apa kata, dalam perjalanan kedai wakaf dan sebagainya, orang pondok dan sebagainya. So hari ini jawapan kita bagi orang Melayu Islam dan seluruh dunia, selagi kita tidak bawa wakaf sebagai satu institusi yang meneraju hidup kita, selagi itu kita tidak dapat, maaflah, dari barakah dan kerahmatan. Kita ada nikmat hidup, tapi barakahnya, kerana apa yang dibuat dahulu, dia terima barakah. Maka Allah menjaminkan kebahagiaan ataupun happiness apabila kita buat sistem dia. Hari ini kita pakai sistem barat, saya tidak menafikan. Tapi selagi orang Islam tak mahu ada pilihan, wakaf itu menjadikan satu realiti baru bagi kita. Selagi itu kita tidak boleh mengatasi masalah dalaman kita. Bagi orang Islam, kerana orang Islam tinggal wakaf hari ini. Dan kita tahu sejarahnya sebagainya. Itu sebabnya hari ini kalau sebagai satu seruan pada negara dunia Islam, kita kena lihat wakaf harus disedari dan dimulakan dengan
kesedaran dan penerimaan huruf wakaf itu di peringkat budak. Selagi huruf wakaf tu tidak ada vocabulary kita dan kita tak sebut, itulah petandanya masyarakat kita tidak ingat wakaf. Bolehlah tuan-tuan buat Google, ya. Berapa kali wakaf disebutkan. Dan berapa kali disebutkan Facebook atau Instagram. Ini petanda. Maknanya nilai-nilai ekonomi dan kaedah hidup, perkataan wakaf ini adalah satu kata kunci yang utama. Tapi tidak ada dalam hati sanubari kita atau budak-budak. Tanya orang, wakaf apa dia? Bila orang tanya apa dia? Itu petanda bahawa masyarakat dia tidak dekat dengan wakaf. Dan itu boleh diatasi soalnya. Kerana dengan Google ni, maknanya semua kena sedar. Okay, wakaf is our way of life. In the service of Islam. Itu kena ingat. Bukan in service, itu ya. Allah tu memang, tapi service Islam. Itu yang diperbuat. Kerana dia buat service Islam, demi perkhidmatan untuk Islam, maka di mana perantarannya adalah peradaban. Dan tamadun dibangun berteraskan pada wakaf. Itu dia punya cycle yang kita kena faham.